يا قلبي ناداك واتمنى تبقى انت وياه. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Sabrina binti Hashim, nombor matrik 17 DIB 18F 2009. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam penyiaran Islam dan kesannya dalam masyarakat. Baiklah, apakah maksud penyiaran Islam? Penyiaran Islam ni dia adalah suatu aktiviti yang dipancarkan kepada khalayak berasaskan nilai keagamaan dan terjamin kebenarannya serta membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kebanyakan masyarakat berpendapat bahawa penyiaran Islam ini hanya tertumpu kepada program yang berbentuk ceramah, forum, ataupun soal jawab agama sahaja, dan sesetengah orang pula beranggapan bahawa penyiaran Islam ini tidak wujud. Seterusnya, konsep penyiaran Islam yang asasnya adalah bergantung kepada tasawuf kemanusiaan yang dilihat dari perspektif Islam, iaitu hubungan tiga segi antara Allah Subhanahu Wa Taala, manusia dan juga masyarakat. Baiklah, seterusnya adalah jenis penyiaran Islam. Terdapat 3 jenis penyiaran Islam. Yang pertama, media massa. Media massa ini terdiri daripada Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Yang kedua adalah media cetak. Media cetak adalah seperti surat khabar, buku dan juga majalah. Dan yang terakhir adalah media elektronik. Media elektronik ini adalah seperti televisyen, radio, komputer, telefon dan juga internet. Baiklah, seterusnya adalah maksud amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam penyiaran Islam. Konsep ini berasal daripada istilah dalam Al-Quran yang bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kebaikan mengajak manusia kepada Allah atau mentaati perintah Allah. Konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam penyiaran Islam ini banyak membantu manusia dalam perkara-perkara kebaikan dan kemaslahatan. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, perkara yang buruk ataupun yang keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Dalam surah Al-Imran ayat 104. Dan yang terakhir, dan revolusi falsafah penyiaran Islam di Malaysia ini terus berkembang dengan pesat dengan kemunculannya stesen televisyen dan saluran yang berkonsepkan Islam. Mereka menggunakan medium seperti ini sebagai medium untuk berdakwah yang berkesan pada alaf ini. Sebagai contoh adalah dalam rancangan Bersamamu. Seperti yang kita tahu, dalam rancangan ini telah menunjukkan banyak nilai murni dan pengajaran yang kepada masyarakat supaya mereka sentiasa mengingati golongan-golongan seperti ini, iaitu golongan yang kurang berkemampuan ataupun kurang keupayaan, supaya mereka sentiasa membantu mereka, supaya mereka ini dapat keluar daripada kesusahan yang mereka alami. Sekian sahaja daripada saya. Slide seterusnya akan disambung oleh pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Madi. Nombor matrik 17 TIB 18F 2016. Akan meneruskan pembentangan yang berikutnya, iaitu contoh amalan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seperti yang kita tahu, maksud amar ma'ruf nahi mungkar ialah mengajak, menyuruh kepada ke arah kebaikan serta mencegah daripada melakukan kemungkaran. Contoh amalan yang pertama ialah melembutkan hati dengan kata-kata, perbuatan serta muamalah yang baik. Hal ini demikian kerana sesungguhnya setiap daripada kalangan Muslim itu adalah bersaudara dan perlulah saling menasihati demi kebaikan dirinya dan juga saudaranya.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Yang bermaksud, dan hendaklah ada antara kamu dan satu pihak yang menyuruh berdakwah kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala perkara yang salah. Surah Ali Imran ayat 3104. Contoh amalan yang kedua ialah mengajak orang ramai solat berjemaah di masjid. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, solat berjemaah itu lebih besar pahalanya berbanding solat bersendirian, iaitu 27 ganjaran. 27 ganjaran bagi solat yang dibaca secara zahar, iaitu kuat bagi subuh, maghrib dan isyak. Manakala 25 ganjaran pula bagi yang solat sir, iaitu zuhur dan asar. Sudah tentu pahala dan kebaikan untuk lelaki ialah apabila solat berjemaah di masjid ataupun surau. Namun bagi wanita, tempat yang paling afdal untuk solat adalah di rumahnya kerana pahalanya lebih banyak berbanding solat di masjid. Amalan yang ketiga pula ialah memberi hadiah kepada orang yang baru berjinak dengan agama. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, hendaklah kalian saling memberi hadiah nescaya kalian akan saling mencintai. Riwayat Al-Bukhari ayat 594. Maka jelaslah di sini bahawa perbuatan memberi dan menerima hadiah sangatlah dianjurkan dalam Islam. Bagi memupuk rasa kasih sayang, begitu juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Seterusnya ialah berdakwah secara diplomasi. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam secara diplomasi. Diplomasi bermaksud adalah mengajak kaum di luar Islam bagi memeluk Islam, beriman kepada Allah SWT serta Rasulnya. Yang berikutnya pula ialah mengajak orang untuk bersedekah, terutamanya di masjid. Amalan bersedekah sangat berkait rapat dengan iman seseorang Muslim. Itu janji Allah dalam Al-Quran, iaitu sesiapa yang bersedekah di jalan Allah, dia akan ganti semula dengan ganjaran iaitu paling sedikit 10 kali ganda, manakala pahala paling banyak adalah 700 kali ganda. Sebagai contoh, orang yang memberi sumbangan ataupun infaknya untuk pembinaan sebuah masjid, walaupun nilai yang dilaburkan untuk tujuan itu hanyalah sebiji batu bata, tetapi Allah SWT akan membalasnya dengan sebuah istana di dalam syurga pada hari akhirat kelak atas kejujuran serta keikhlasannya. Keenam, iaitu mengajarkan cara mengaji dengan betul. Dalam hal ini, ibu bapa perlulah menjadi motivasi untuk mengajar sendiri anak mereka mengaji. Motivasi tertinggi yang boleh dijadikan pegangan ialah maksud sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling terbaik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang terakhir ialah mengajak orang untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh kerahsiaan bagi makhluknya agar mereka saling berlumba di dalam ketaatan kepadanya. Antara contoh amalan wajib yang kita perlu lakukan ialah memelihara mata, menjaga lisan, memelihara telinga, memelihara tangan, kaki dan perut dan tidak memperbanyakkan makan saat berbuka serta menjaga kalbu. Pembentangan yang berikutnya adalah berkaitan kebaikan melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Yang pertama, dapat mengangkat martabat umat Islam dan agama Islam itu sendiri. Ini kerana kunci kejayaan prinsip hidup Nabi Muhammad SAW ditiraf sebagai pengkaji sejarah dan tiada tolak bandingannya dan perlu kita contohi. Maka umat Islam perlu melihat permasalahan dan bentuk yang lebih dinamik dan positif. Dan yang kedua, dapat menarik minat bukan Islam terhadap konsep penyiaran Islam itu sendiri. Seterusnya, kemungkaran dan gejala sosial dapat ditangani secara berhemah. Ini kerana perpaduan kaum adalah elemen penting dan bagi memupuk masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik. Yang keempat, pembangunan negara berjalan lancar berasaskan Islam. Pemerintahan Islam mempunyai 5 ciri khusus. Antaranya iaitu contoh pemerintah sebagai pemegang amanah, iaitu kewajipan pemerintah untuk menguatkuasakan hukum syarak. Dan yang terakhir,
Hukum dan syariat Allah SWT dapat ditegakkan dalam kalangan masyarakat. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Laila. Menceritakan hari ini saya akan membentangkan tentang ciri-ciri konsep. Yang pertama sekali adalah nilai-nilai murni yang bermaksud dalam usaha membentuk falsafah media menurut Islam, setiap perkara atau perancangan membentuk perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, antara media itu sendiri perlu berpaksikan kepada praktima tauhid, itu media atau kenyataan yang perlu diasingkan tidak lari daripada ajaran tauhid dan juga perlu menambah ketahuan kepada Allah. Yang ketiga, stesen TV di Islam stesen TV Islam yang pertama di Malaysia adalah TV Al-Hijrah yang berfungsi untuk memupuk akhlak, moral dan nilai-nilai mulia bagi membentuk peribadi Muslim yang unggul. Yang keempat, penemuan TV Al-Hijrah sebenarnya telah mengangkat falsafah peribadi penyiaran berdasarkan ajaran agama Islam dan nilai-nilai universal selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Saya akan teruskan dengan ciri-ciri konsep yang kedua, iaitu medium yang pelbagai. Yang pertama sekali adalah di Malaysia terdapat media penyiaran yang berkonsepkan semata-mata dengan penyebaran Islam seperti TV Al-Hijrah, Astro Oasis, IKIM FM dan Salam FM. Dan juga melalui media-media penyiaran ini dengan pelbagai rancangan yang berkonsepkan dapat membantu masyarakat memahami Islam dengan lebih mudah dan mendalam juga. Platform untuk menerangkan dengan jelas mengenai Islam serta menerapkan unsur-unsur dakwah, nasihat, mendidik dan berhikmah menulis kandungan rancangan. Yang keempat, Al-Hijrah sudah mencapai 5 tahun penyiaran, merupakan saluran televisyen TV Islam pertama di Malaysia untuk bertujuan pengendalian sebuah stesen siaran percuma seluruh negara dan menerbitkan pelbagai rancangan televisyen melalui media-media yang berdasarkan ajaran agama Islam. Dan juga TV Al-Hijrah adalah untuk kanak-kanak, remaja, wanita dan untuk tontonan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zaira Lubis binti Fadil Lubis, matrik number 17.ID 18F258 akan meneruskan pembatangan seterusnya. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan maklumat yang tepat. Penerimaan sesuatu maklumat yang disiarkan oleh stesen-stesen televisyen perlu dikenal pasti setiap kesahihan dan sumbernya untuk mengelakkan berlakunya berita palsu yang diterima. Seterusnya, rancangan televisyen yang disiarkan juga perlu berorientasikan ilmu yang bertujuan untuk mendidik. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan berkaitan tanggungjawab sosial. Manusia tidak pernah ataupun tidak terlepas daripada melakukan kesalahan, kesilapan mahupun kecuaian yang telah menjadi tanggungjawab sosial bagi semua lapisan masyarakat untuk saling menasihati antara satu dengan lain demi menjaga kebaikan dan juga berfaedah sama-sama. Seterusnya, dengan sikap saling menjaga kemaslahan dalam masyarakat, mewujudkan kewujudan hubungan kait antara iman dan juga dengan penyalahgunaan media penyiaran. Seterusnya, kewajipan sesama insan untuk saling tegur-menegur dan mengingatkan ke arah kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Seperti mana Allah berfirman, bermaksud, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kemakruf dan juga mencegah dari yang mungkar. Mereka itu ialah orang-orang yang beruntung. Surah Ali Imran. Seterusnya saya akan menjelaskan 4 kaedah penting amar ma'ruf dan nahi mungkar mengikut Al-Quran dan Sunnah. Antaranya, lembutkan perkataan, takutkan dengan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala, bertegas dan akhir sekali perangi atau pulaukan. Kaedah pertama ialah lembutkan perkataan. Bagi orang yang jahil, nasihatinya dengan lemah lembut. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi SAW dikala ingin menasihati di dalam beberapa isu, Baginda SAW berkata, "Aku dari kalangan kamu dengan kedudukanku seperti ayah,
dan aku mengajari kalian. Maksud Nabi menegur dan memperbetulkan sahabat dengan cara baginda menggambarkan dirinya sebagai seorang ayah. Bagaimana seorang ayah menegur anaknya. Ayah menegur anaknya kerana menginginkan kebaikan untuk anaknya sendiri. Peringkat seterusnya ialah peringkat kedua, iaitu takutkan dengan ancaman dari Allah. Peringkat kedua yang diajar oleh Nabi SAW, perkataan yang digunakan masih lembut, tetapi takutkanlah mereka dengan azab Allah SWT dan ingatkan mereka akan bahaya perbuatan tersebut, seperti mana Luqman Al-Hakim menasihati anaknya. Apabila Luqman berkata kepada anaknya dan menasihati beliau, "Wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah. Sesungguhnya, syirik merupakan kezaliman sangat besar." Surah Al-Luqman ayat 13. Baiklah, yang ketiga ialah bertegas. Apabila ada di kalangan para sahabat yang banyak sangat bertanya ataupun yang sudah dijelaskan pada hukum haram tetapi dia bertanya lagi, Nabi SAW bertegas. Contohnya, dalam isu arak, isu minuman yang disimpan dalam bekas, Nabi mengatakan, jangan gunakan labu untuk menyimpan air, jangan gunakan bahan-bahan tertentu yang disebut oleh Nabi SAW seperti labu, pelepas tapar kerana boleh menyebabkan air itu memabukkan. Di sini, Nabi bersikap tegas sebab Nabi telah mengatakan bahawa benda itu haram dan boleh memabukkan. Jadi, walau apa sekalipun alasan yang diberikan, ia mesti dipatuhi. Jadi, ada kalanya Nabi bersikap tegas. Kaedah yang terakhir iaitu kaedah yang keempat, perangi atau pulaukan. Tahapan terakhir ialah perangi dan pulaukan. Ini dilakukan oleh Nabi SAW bagi orang-orang yang tidak turut serta dalam peperangan. Dua orang sahabat Nabi mengikat diri mereka di tiang di Masjid Nabawi kerana mereka insaf dan bertaubat setelah Nabi memulaukan mereka dengan cara tidak peduli dan tidak menjawab salam mereka. Mengapa Nabi melakukan demikian? Adalah kerana untuk mendidik dan mengajar. Ada hadis Nabi mengatakan, tidak halal bagi seseorang Muslim itu memulau saudaranya lebih daripada 3 hari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufara Afika binti Omar Sharif. Nombor matrik saya 17 DIB 18F2037. Baiklah, kat sini saya dah sertakan beberapa hikmah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita pergi yang pertama, iaitu dapat menegakkan hukum Allah serta syariat Islam. Apa yang dimaksudkan kat sini, apabila kita ni melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita dapat bersikap adil dan membuang segala bentuk kezaliman, ketidakadilan dan pencerobohan harta di kalangan masyarakat, di mana setiap seorang wajib melaksanakan keadilan itu bergantung kepada kedudukan dan tanggungjawab yang dipikulnya di dunia ini. Contoh yang saya boleh bagi ialah kita ni wajar menegur seseorang itu walaupun dia berkedudukan tinggi, kerana memang kewajipan kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar di dunia ini. Itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Taala untuk kita melakukan kebaikan, mengajak perkara kebaikan dan menolak kemungkaran. Dan ia bukan menjadi penghalang untuk kita menegur seseorang itu kerana dia juga adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala dan kita memang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Taala. Seterusnya iaitu dapat mengatasi kemungkaran dan gejala sosial dalam masyarakat. Apa yang dimaksudkan kat sini ialah gejala mungkar seperti mencuri, perbuangan bayi dan sebagainya dapat kita elakkan serta menurunkan kadar jenayah dalam masyarakat dan negara. Contohnya, kita boleh menggunakan surau ataupun masjid bagi tempat menyampaikan ceramah dan kuliah agama bagi mendidik masyarakat agar terus menjaga nilai dan akhlak yang murni di kalangan masyarakat. Dan apabila kita melakukan perkara sedemikian, maka umat Islam akan dididik dan dipupuk dengan dakwah yang mudah difahami, yang mudah diterapkan dalam diri kita dalam kehidupan seharian. Kita pergi yang ketiga iaitu dapat memelihara harta, maruah, keturunan dan hak individu.
Seperti yang kita tahu, apabila kita mengamalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan seharian, maka kehidupan akan jadi lebih harmoni, lebih selamat, aman dan sejahtera. Kesan daripada pengamalan ini juga bawa mesej yang positif seperti melahirkan masyarakat yang sopan dan berakhlak tinggi. Ini adalah untuk kita mengelakkan sebarang rampasan harta dan mengelakkan daripada sebarang jenayah dan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah pembangunan negara berjalan lancar dan ekonomi bertambah baik serta meningkat. Apa yang dimaksudkan kat sini ialah hubungan harmoni yang terjalin sesama kaum, sesama masyarakat akan memperkukuhkan lagi kedaulatan dan pembangunan negara. Contohnya, penularan COVID-19 baru-baru ini menjadi faktor menyatu padukan rakyat untuk mengukuhkan kerjasama, mempromosi nilai kemanusiaan serta bersatu memulihkan ekonomi negara. Ini adalah amat penting kerana seperti yang kita tahu, fardu ain dan fardu kifayah adalah perkara yang sangat dituntut dalam Islam. Jika tiada siapa yang membuat perkara amar ma'ruf dan nahi munkar serta fardu ain dan fardu kifayah, maka tiada siapa yang membela orang-orang yang teraniaya. Baiklah, kita dah sampai ke penghujungnya, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan apa yang telah kami kaji, apa yang telah kami dapat maklumat dan apa yang telah kami bentangkan pada hari ini. Saya akan teruskan. Pada masa kini, selain hiburan dan media sosial, masih terdapat banyak unsur lain yang selayaknya dijadikan sebagai pendekatan dakwah. Dengan memanfaatkan unsur tersebut dalam acuan yang betul, menurut perspektif syarak, maka ia akan dapat menghasilkan satu kesan yang positif kepada kejayaan dakwah. Apa yang dimaksudkan kat sini ialah, selain kita menggunakan hiburan, menggunakan sosial media untuk menyebarkan dakwah, banyak lagi cara lain yang boleh kita sebarkan ajaran Islam tersebut. Contohnya ceramah, memberi forum perdana berkaitan Islam, menggunakan masjid ataupun surau untuk menyebarkan ajaran dakwah dan banyak lagi yang boleh kita lakukan dengan menyebarkan dakwah, dan ini adalah berkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seterusnya, memandangkan cabaran kewujudan pelbagai rangkaian ini mempunyai banyak persaingan dari segi program dan rancangan-rancangan agama di radio dan TV. Ini semua perlu dipantau dan diperbaiki sama ada dari segi persembahan, format, panel dan imej keseluruhan agar rancangan lebih menarik dan sesuai ditonton oleh setiap lapisan masyarakat dan usia. Justeru, penglibatan mereka dalam pengajian Islam perlu ditingkatkan dalam bidang penyiaran di negara kita ini. Kita juga kena sentiasa berada dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Walaupun benda tu nampak remeh, nampak kecil, tapi tak bermaksud kita tak boleh nak lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh itu, kita semua kena bertanggungjawab dan prihatin terhadap sebarang penyiaran yang dipaparkan kepada masyarakat sekitar. Jika tidak ditangani, maka segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan akan berleluasa di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga akan dihitung pada hari akhirat kelak kerana apa perbuatan dan apa perkara yang kita telah lakukan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata daripada saya ialah semoga penyampaian saya dan rakan-rakan yang lain memberi manfaat kepada pendengar di luar sana. Semoga kita dikurniakan kekuatan untuk mengamalkan perkara-perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dan semoga kita terhindar daripada azab api neraka dan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.